Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu, yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiq wa dauman sahibah. Para pendengar, penonton, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita sambung pengajian kitab Manzumah Gharami Sahih. Manzumah Gharami Sahih yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Farah Al-Ishbili rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Dan kita insyaallah habiskan bait yang berbaki dan ada sikit lagi daripada yang bait ke-16, bait yang ke-16 insyaallah. Okey. Jadi kata Imam Ibnu Farah rahimahullah, farifqan bi maqtu'il wasaili ma lahu ilaika sabilun la wala anka ma'dilu. Farifqan, maka berlembutlah bi maqtu'il wasail, dengan orang yang terputus hubungan, dengan orang yang terputus hubungan. Ma lahu ilaika sabil, tidak ada baginya untuk menuju kepadamu sebarang jalan. Tidak ada jalan lagi dah, tidak ada jalan lain untuk pergi kepadamu. La wala angka ma'dilu, tidak ada. Dan tidak juga ada selainmu pengganti. Tidak juga ada pengganti selainmu. Jadi ini disebutkan oleh Ibnu Farah, menunjukkan bahawa dia sudah maqtu' al-wasail, sudah terputus hubungan wasilah dengan orang yang dikasihinya. Dan dalam bait syair ini sebenarnya mengandungi satu sahaja istilah ilmu hadis, iaitu istilah maqtu'. Tadi dia kata maqtu'il wasail, jadi di sini hanya ada satu istilah mustalah hadis, iaitu al-maqtu'. Al-maqtu' ini ialah apa yang disandarkan kepada tabi'in, sama ada perkataan mereka ataupun perbuatan mereka. Dan kita dah bincang sebelum ini yang istilah marfu' dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, dan pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mauquf, apa yang disandarkan kepada sahabat, sama ada perkataan atau perbuatan mereka. Dan maqtu' ialah apa yang disandarkan kepada tabi'in, sama ada perkataan atau perbuatan mereka. Dan tabi'in ini ialah orang yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini ada berbagai-bagai peringkat, dan yang bertemu dengan ramai sahabat Nabi, mereka ini dipanggil kibar at-tabi'in, tabi'in besar. Kibar at-tabi'in, yang mana mereka ini
berjumpa dengan ramai sahabat-sahabat Nabi, belajar dengan mereka, mendengar riwayat daripada mereka. Jadi hadis-hadis mereka ini adalah yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tabi'in yang masyhur ada 3 yang dikatakan sebagai khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Yang pertama, dia mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri yang disebut sebagai antara tabi'in yang terbaik. Ada yang menyebut Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib juga di antara tokoh tabi'in yang masyhur terkenal. Dan satu lagi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Dan ini ada nasnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menyebut khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Jelas Nabi menyebut sebaik-baik tabi'in ialah Uwais Al-Qarni. Cuma Uwais Al-Qarni ini tabi'in yang tidak dikenali di zamannya. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab mendengar tentang kelebihan Uwais Al-Qarni ini, beliau cuba nak mencari siapakah yang dinamakan Uwais ini. Jadi bila ditanya dan dia tahu yang Uwais ni adalah daripada Yaman. Jadi setiap rombongan kabilah yang datang daripada Yaman itu jadi akan ditanyakan, kenal tak Uwais Al-Qarni? Jadi tak siapa yang kenal, tak ada siapa yang kenal, sehinggalah akhirnya beliau berjumpa juga dengan susah payah, akhirnya berjumpa. Yang mana Uwais ini dia seperti orang biasa saja dan tidak dikenali, dan barulah cerita dia panjang, barulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab dapat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni dan dan meminta supaya Uwais Al-Qarni meminta ampun kepada Allah untuknya, beristighfar kepada Allah untuknya. Maknanya meminta doa orang yang saleh ini adalah disyariatkan untuk kita meminta daripada orang-orang saleh ini, kita ziarah orang saleh dan kita minta doa dia. Ini adalah satu sunnah. Jadi itu di antara 3 orang yang disebut sebagai sebaik-baik tabi'in, dan berbeza dengan Sa'id bin Al-Musayyib yang terkenal dengan kealiman dia, keluasan ilmunya. Manakala Al-Hasan Al-Basri terkenal dengan waraknya, zuhudnya, dengan ibadahnya yang luar biasa. Jadi masing-masing ini ada kelebihan dia, dan ramai lagi tokoh-tokoh tabi'in yang disebut sebagai kibar at-tabi'in. Dan kalau yang tidak bertemu dengan ramai sahabat, hanya bertemu dengan beberapa orang sahabat ataupun mungkin seorang sahabat saja, mereka ini disebut sighar at-tabi'in. Mereka ini disebut sighar at-tabi'in, tabi'in kecil. Kibar tabi'in, tabi'in besar. Jadi lawan dia sighar at-tabi'in, tabi'in kecil. Jadi kita faham bahawa mereka ini adalah tabi'in yang bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi walaupun satu orang sahaja. Dia dikira tabi'in. Seperti mana Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang mengasaskan mazhab Hanafi, beliau ini bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi, cuma dari segi riwayat beliau daripada mereka itu diperselisihkan sama ada beliau ada meriwayatkan hadis daripada mereka ataupun tidak. Cuma dari segi ru'yah, maknanya melihat, menyaksikan ataupun hidup bersama-sama dalam satu komuniti, dalam satu zaman itu. Jadi ini dirajihkan, dipilih sebagai pandangan yang tepat, bahawa Imam Abu Hanifah ni bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi, di antaranya ialah Anas bin Malik
radhiyallahu taala an. Jadi sebab itu beliau dikira digolongkan dalam kalangan tabi'in, walaupun mungkin di bawah lah, di lapisan yang bawah ni, sighar at-tabi'in. Jadi semua kata-kata mereka ini boleh dianggap sebagai maktum, khabar maktum, atau hadis maktum. Walaupun perkataan maktum itu terputus, yang mana mungkin kita keliru dengan munqati'. Munqati' ini dari segi sanad terputus. Ini telah kita bincangkan sebelum ini. Apabila sanad itu terputus di antara seorang perawi dengan gurunya itu, walaupun dia bertemu, tapi sebenarnya dia tidak meriwayatkan hadis daripadanya. Dia tidak meriwayatkan hadis. Dia tidak mendengar sendiri. Cuma dia dengar daripada orang lain, lalu dia riwayatkan hadis tersebut secara langsung daripada gurunya. Jadi ini terputus sebenarnya. Apatah lagi yang memang sengaja dia gugurkan nama syekh yang dia dengar daripadanya, digugurkan, kemudian dia sebut daripada guru kepada syekhnya. Dia terus sebut nama guru kepada syekhnya. Jadi ini jelas terputuslah. Itu munqati' dari segi sanad, aspek sanad. Jadi perbincangan munqati' adalah dari aspek sanad, manakala perbincangan maqtu' adalah dari aspek matan. Ini matan, maknanya apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in, sama ada perkataan atau perbuatan mereka, itu adalah dinamakan maqtu', khabar maqtu'. Jadi khabar maqtu' ini boleh jadi sahih, maknanya nisbahnya kepada tabi'in tersebut sahih, dengan sanad yang sahih. Boleh jadi juga dhaif, nisbah dia dhaif. Mungkin ada kata-kata yang diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang masyhur, Umar bin Abdul Aziz. Dan dia juga tabi'in. Dan mungkin sanad kepada Umar bin Abdul Aziz ini dhaif. Jadi jika sanadnya dhaif, maka khabar maqtu' tersebut adalah dhaif. Jadi dia juga tertakluk kepada kajian terhadap sanad. Boleh jadi ianya sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif. Okey, itu perbincangan tentang maqtu'. Dan ada satu lagi yang dibincangkan oleh ulama mengenai maqtu' ini. Boleh jadi dia mempunyai hukum marfu'. Ya, boleh jadi mempunyai hukum marfu'. Terutama apabila dia meriwayatkan, dia menyampaikan satu perkara yang tidak mungkin diucapkan melalui ijtihad dia. Tidak mungkin dia ucap berdasarkan ijtihad dia apabila dia berkait dengan perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaibiyat atau sam'iyat, perkara yang mesti asalnya datang daripada wahyu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak menyebutnya sebagai hadis Rasulullah. Dia tak sebut sebagai hadis Rasulullah, tapi dia adalah mempunyai hukum marfu'. Maknanya mempunyai hukum sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akan masuk kepada perbincangan adakah dia boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Dan jika dia mempunyai hukum marfu' ini, bagi yang mazhab yang mengatakan boleh berhujah dengan hadis mursal, dengan syarat maknanya orang yang meriwayatkannya itu siqah, tabi'in tersebut siqah, dan jadi mereka boleh berhujah dengan riwayat tersebut. Ini yang bagi mazhab yang mengatakan boleh berhujah dengan hadis mursal. Jadi termasuk juga dengan khabar maqtu' tadi yang mempunyai hukum marfu'. Khabar maqtu' yang mempunyai hukum marfu'. Okey. Kemudian kata Ibnu Farah Al-Ishbili rahimahullah ta'ala,
Bait yang ke-17, fala zilta fi izzin mani'in wa rif'atin wa la zilta ta'lu bit tajanni fa anzilu. Maka sentiasalah engkau dalam kemuliaan yang teguh dan ketinggian. Maknanya dia tujukan kata-kata ini kepada orang yang dikasihinya. Sentiasalah engkau dalam kemuliaan yang teguh dan ketinggian. Wala zilta ta'lu bit tajanni fa anzilu, dan sentiasalah engkau menaik tinggi dengan keagungan. Maknanya keagungan dia itu terus menaik tinggi, meninggi dengan keagungan. Fa'anzil, hingga aku berasa rendah. Hingga aku berasa rendah. Jadi orang yang dikasihinya itu dianggap mulia dan terus tinggi kedudukannya, naik tinggi dari segi kedudukannya, manakala dia itu merasa rendah. Okey, jadi dalam bait ini ada dua istilah. Ada dua istilah ilmu hadis, iaitu yang pertama sanad ali. Sanad ali tadi disebut ta'lu. Ta'lu ni meninggi, maknanya naik tinggi. Jadi sanad yang tinggi, sanad yang ali. Uluwul isnad. Uluwul isnad, sanad yang tinggi. Fa'anzilu, jadi disebut juga dalam bait fa'anzilu. Ini merujuk kepada sanad yang rendah, sanad nazil. Sanad nazil. Tadi tinggi, sanad ali, dan lawannya adalah sanad nazil. Jadi dari segi definisi, sanad ali ini ialah sanad yang mana di antara perawi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat bilangan perawi perantara yang sedikit. Di antara seorang perawi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di tengah-tengahnya itu ada perawi perantara dan bilangan mereka itu sedikit. Yang sedikit bilangan perawi perantara di antara seorang perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dianggap sebagai sanad ali, sanad yang tinggi. Contoh dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari ada 22 buah hadis yang mana di antara Imam Al-Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 3 orang perantara sahaja. Hanya ada 3 orang perantara. Yang ini disebut sebagai thulathiyat. Istilah dia thulathiyat. Hadis-hadis yang mana sanadnya itu hanya ada 3 orang perawi di antara Imam Al-Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama, contoh Imam Bukhari menyebut diberitakan kepada kami oleh Makki bin Ibrahim. Katanya diberitakan kepada kami oleh Yazid bin Abi Ubaid daripada Salamah radhiyallahu anhu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatakan ke atasku apa yang tidak aku katakan, maka tempahlah tempat duduknya daripada api neraka. Jadi ini ancaman daripada untuk kita berdusta, berbohong ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini di antara Bukhari dengan Rasulullah tadi hanya ada 3 orang, iaitu Makki bin Ibrahim, guru dia. Kemudian Makki bin Ibrahim meriwayatkan daripada Yazid, Yazid meriwayatkan daripada Salamah, seorang sahabat Nabi, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, yang mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang perantara sahaja. Ini dianggap sebagai sanad yang ali, sanad tinggi. Ada 22 buah hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Yang lain-lain itu lebihlah, maknanya kalau dalam Bukhari itu ada beribu-ribu hadis, jadi hanya ada 22 sahaja yang istimewa. Yang lain-lain itu lebihlah, dia punya perawi perantara. Ada yang 4, 5, 6, 7, 8 mungkin. Dan hadis yang lebih kurang sama, diriwayatkan daripada
Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang perawi, tapi di antara diri dia dengan Nabi itu ada 5 orang. Jadi jarak dia jauh sikit. Bila 5 orang ni banyak, bilangan perawi perantaranya lebih banyak berbanding yang 3 orang tadi. Seperti dalam Sahih Muslim, Imam Muslim, dia meriwayatkan daripada gurunya Muhammad bin Ubaid. Muhammad bin Ubaid meriwayatkan daripada Abu Awanah. Abu Awanah meriwayatkan daripada Abu Hasin. Abu Hasin meriwayatkan daripada Abu Salih. Abu Salih meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka tempatlah tempat duduknya daripada api neraka. Jadi hadisnya lebih kurang sama, tapi jarak antara Imam Muslim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang. Ada 5 orang perawi perantara ni. Jadi Imam Muslim, kemudian guru dia Muhammad bin Ubaid, kemudian Abu Awanah, kemudian Abu Hasin, kemudian Abu Salih, kemudian Abu Hurairah. Jadi ini kalau dibandingkan dengan sanad Imam Bukhari tadi dengan sanad Imam Muslim, sanad Imam Bukhari dipanggil sanad ali, sanad Imam Muslim dipanggil sanad nazil, sanad yang rendah. Jadi mencari sanad yang tinggi ini juga di antara perkara yang diberi fokus oleh para ulama hadis dahulu. Mereka mengejar sanad yang tinggi ini sebab mereka inginkan untuk berada dari segi perasaan itu, dari segi jiwa, rasa mereka itu, untuk keadaannya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada sanad yang ali ini juga, di antara kelebihannya ialah dapat menjamin apa yang diriwayatkan itu lebih tepat lagi. Lebih tepat sebab jika kurang perawi yang meriwayatkannya, maka kemungkinan berlaku kesalahan itu minimum. Kemungkinan berlaku kesalahan minimum berbanding dengan hadis yang mana bilangan perawinya ramai, jadi kemungkinan berlaku kesalahan itu lebih besar. Lebih besar. Jadi kemungkinan itu lebih besar. Jadi itu di antara faedah kenapa ulama-ulama hadis dahulu mencari sanad yang ali. Ini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, habis sebenarnya perbincangan tentang ilmu mustalah hadis sampai bait yang ke-17, tapi ada lagi 3 bait yang berbaki yang mana tidak ada perbincangan ilmu mustalah hadis pada bait yang berbaki ini, tapi kita kena jelaskan jugalah apa yang dimaksudkan dengan bait tersebut. Jadi kata Ibnu Farah, Al-Ishbili rahimahullah, warri bi su'da warrababi wa zainabin wa antal lazi tu'na wa antal mu'ammalu. Jadi dia kata warri, aku kiaskan. Aku kiaskan dengan Su'da, Rabab dan Zainab. Ini mungkin merujuk kepada syair-syair cinta yang masyhur di kalangan sastrawan Arab lah. Merujuk kepada syair-syair yang masyhur mengenai ghazal, mengenai rasa cinta dan rindu kasih ini. Jadi ada dalam sastra Arab itu syair-syair yang khusus. Antaranya disebut di sini, aku kiaskan dengan Su'da, Rabab dan Zainab. Maknanya aku kiaskan dengan syair-syair yang dalam bait-bait syair ini, Gharami Sahih ini dikiaskan dengan gaya bahasa, seolah-olah cinta, merujuk kepada cinta, kepada kekasih. Wa antal lazi tu'na wa antal mu'ammal. Sedangkan engkaulah yang dimaksudkan dan engkaulah yang diimpikan. Sedangkan engkaulah yang dimaksudkan dan engkaulah yang diimpikan. Jadi yang disebut istilahnya tauriyah. Sebelum ini
di awal uh, Gharami Sahih. Dahulu kita jelaskan bahawa qasidah ini dia mengandungi seni tauriyah. Tauriyah ini ialah kiasan lah. Dia menyebut suatu perkataan tetapi yang dikehendaki bukan zahir perkataan itu, ya, tapi yang maksud yang lain, maksud yang kedua. Sesuatu perkataan yang ada dua makna. Menyebut suatu perkataan yang ada dua makna, tapi yang dikehendaki bukan makna zahir, ya. Yang dikehendaki ialah makna yang tersirat, ya. Bukan yang tersurat tapi yang tersirat. Dan yang tersirat itu ialah tentang ilmu mustalah hadis. Kemudian yang ke-19, fakhudh awalan min akhirin thumma awalan minan nisfi minhu fahuwa fihi mukammalu. Fakhudh awalan min akhirin, maka ambillah yang pertama daripada yang terakhir. Maksudnya ialah ambillah perkataan pertama daripada bait terakhir. So nanti kita tengok bait yang terakhir, iaitu bait yang ke-20, ya. Ambillah perkataan yang pertama daripada bait yang terakhir, kemudian yang pertama daripada separuh kedua daripadanya. Maknanya setiap bait itu ada dua rangkap. Jadi lihat juga, ya, ambil perkataan yang pertama daripada rangkap yang kedua. Itu maksudnya minan nisfi min. Kemudian ambil juga perkataan yang pertama daripada rangkap kedua daripadanya. Fahuwa fihi mukammalu, maka ia baginya adalah pelengkapnya. Maka ia baginya adalah pelengkapnya. Ini macam bentuk teka-teki lah. Bentuk teka-teki untuk dia suruh pembaca gabungkan apa perkataan itu, ya, apakah perkataan itu. Ya, jadi dia suruh ambil perkataan yang pertama daripada rangkap pertama, kemudian perkataan pertama daripada rangkap kedua. So yang bait tersebut ialah abarru idza aqsamtu anni bihubbihi ahimu wa qalbi bis-sababati mush'al. Abarru idza aqsamtu anni bihubbihi ahimu, aku bersikap jujur, ya, aku bersikap jujur apabila aku bersumpah bahawa aku dengan mencintainya itu ahimu, berasa amat dahaga. Dengan mencintainya itu berasa amat dahaga, amat cinta, rindu kepadanya. Wa qalbi bis sababati mush'alu, dan hatiku, ya, dengan penuh rasa asyik menyala-nyala. Dan hatiku dengan rasa asyik menyala-nyala. Mush'alu ataupun yushghalu, dalam naskah lain disebut yushghalu. Maknanya hatiku dengan rasa asyik, yushghalu, berasa sibuk, ya. Dengan rasa asyik, berasa sibuk atau dalam keadaan sibuk, ya. Sibuk dengan rasa asyik dia. Jadi ini bait yang terakhir daripada Gharami Sahih, yang mana tadi bait yang ke-19 dia kata ambil perkataan yang pertama daripada rangkap pertama dan perkataan pertama daripada rangkap kedua. Jadi yang di situ ada abarru dengan ahimu. Abarru ahimu. Jadi bila digabungkan jadi abar ahim. Abarru ahimu. Itu dari segi sebutan yang ada lah, tapi yang dimaksudkan, ya, oleh kebanyakan syarah Gharami Sahih ini, dia kata maksudnya ialah Ibrahim, ya, maknanya dia bukannya mengambil wazan fi'il tersebut, tak, dia ambil dia punya khat tulisan dia, ya, khat tulisan alif ba ra alif ha ya mim, jadi Ibrahim. Ibrahim, ya, alif ba ra alif ha ya mim, Ibrahim. Jadi kebanyakan syarah yang mensyarahkan Gharami Sahih menyebut itulah, ya, nama orang yang dirindui, dikasihi dan dicintai, ya, olehnya, iaitu namanya Ibrahim. Jadi saya tengok tidak ada dalam syarah ni kenapa Ibrahim, kemungkinan
merujuk kepada Nabi Ibrahim pun ya, ada yang pernah yang apa ni, menurut saya merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana dia adalah Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Maknanya daripada Nabi Ibrahim itu dia pecah kepada apa ni, bangsa Arab dan juga Bani Israel. Bangsa Arab ni dia tidak ada nabi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Bani Israel ni ada banyak nabi. Daripada Nabi Ibrahim tu menurunkan Bani Israel, ada banyak nabi-nabi Bani Israel. Yang terakhir ialah Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang berpendapat maksudnya ialah merujuk kepada bahasa Ajam, perkataan Ajam. Perkataan Ajam ya, Bar dengan Ahim, dua nama-nama Allah. Wallahu alam. Tapi dia merujuk kepada bahasa bukan Arab lah, bahasa bukan Arab. Bar dengan Ahim yang termasuk nama-nama Allah di sisi bahasa tersebut ya. Jadi tak tahulah bahasa Ibrani ke bahasa Syriani ke, kita tak pasti. Tapi ada pendapat yang mengatakan begitu. Maknanya sebenarnya dia menunjukkan rasa rindu cintanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dapat apa ni saya sampaikan berkenaan dengan huraian dan penjelasan ya Manzumah Gharami Sahih, dan ada 20 bait syair sahaja, dan ini adalah di antara manzumah yang masyhur dalam ilmu mustalah hadis, dan satu lagi ialah Manzumah Baiquniyah. Ada dua manzumah yang masyhur yang dikarang oleh ulama berkenaan dengan ilmu mustalah hadis. Ada manzumah-manzumah yang lain ya, tetapi yang dua ini yang dikarang oleh dua orang tokoh daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i. Yang kedudunya adalah ulama mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibnu Farah Al-Ishbili Syafi'i, dan juga Manzumah Baiquniyah dikarang oleh Imam Syekh Al-Baiquni juga adalah daripada mazhab Syafi'i. Ada manzumah-manzumah yang lain dikarang oleh ulama-ulama daripada mazhab yang lain, dan tapi tidak begitu masyhurlah ini berbanding dengan dua manzumah ini, dan yang mana syarahnya banyak ya. Ramai ulama yang mensyarahkannya ya. Dan kita boleh tengok ada yang ringkas dan ada yang agak panjang sikit syarahnya, yang mana ini sebagai permulaan ya, asas bagi orang yang nak mendalami ilmu hadis. Dia mesti mengetahui tentang istilah-istilah hadis ini. Jadi bila disebut istilah ini, jadi dia tahu apakah maksud dia ya, dan apakah peranan dia ya, apakah dia punya tujuan dia. Bila nak digunakan itu, kita kena tahu dia ni untuk apa, dan fungsi dia, ataupun mungkin merujuk kepada nilai dia ya. Bila kita sebut hadis sahih, hasan, dhaif, hadis mungkar, hadis mursal dan sebagainya, ada nilai kedudukan dia, dan ada juga perbezaan pandangan di kalangan ulama seperti hadis mursal ya, sama ada ianya boleh dijadikan hujah ataupun tidak boleh dijadikan hujah. Jadi insya-Allah ya, kita sambung pada masa akan datang dengan kitab yang lain. Mungkin kita guna kitab hadis 40. Banyak hadis 40. Ada yang berkaitan tentang jihad, berkaitan tentang hukum. Ada hadis 40 tentang cinta ataupun mahabbah. Dan insya-Allah kita tengoklah mana yang boleh kita mudah untuk kita dapatkan
dan ataupun yang mungkin boleh apa ni kita faham dengan mudah. Sebagai asas lah, maknanya kita dah belajar ilmu mustalah hadis, so kita nak belajar hadis pula, insyaAllah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, dan sebarang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.